Baik, kita mulakan surah Yusuf mulai daripada ayat 88. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma, maka manakala. Falamma, maka manakala. Dakhalu, telah masuk mereka. Alaihi, atasnya. Qalu, telah berkata mereka. Ya ayyuhal aziz, wahai pembesar. Masana, telah menyentuh ia akan kami. Wa ahlana, dan keluarga kami. Ad-durru, oleh bahaya. Wajibna, dan telah datang kami. Bida'atin, dengan barangan. Musjatin, yang tidak berharga. Fa'ofu, maka sempurnakanlah oleh engkau. Maka sempurnakanlah oleh engkau. Lana, untuk kami. Al-kaila, akan sukatan. Fatasaddaq, dan bersedekahlah oleh engkau. Alaina, atas kami. Innallaha, sesungguhnya Allah, yajzi, ia membalas. Al-mutasaddiqin, akan orang-orang yang bersedekah. Baik, saya masuk mula. Ya, dalam ayat ini, sambungan daripada ayat yang sebelumnya bahawa Nabi Yaqub telah berpesan kepada anak-anaknya supaya pergi cari rahsia. Pergi cari atau selidiki tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tidak akan berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum orang-orang yang kafir. Perkataan suruh selidiki Yusuf, perkataan Yusuf, dia memeranjatkan anak-anaknya sebenarnya. Sebabnya setahu mereka bahawa Yusuf dah tak ada. Tapi ayah dia boleh mengatakan, suruh selidiki. Selidiki Yusuf atau cari rahsia tentang Yusuf dan saudaranya iaitu Bunyamin. Bunyamin dia tahulah, ditahan di Mesir. Tapi yang pelik itu Yusuf disebut. Disebut oleh ayahnya. Suruh cari berita atau rahsia tentang di mana berada Yusuf. Jadi kali ini rombongan anak-anak Nabi Yaqub pergi ke Mesir semula. Tapi kali ini sedihlah. Sedihnya apa? Dia tak ada lagi barang berharga untuk jadi tukaran. Barang yang berharga dah tukar-tukar, dah habis, tinggal barang-barang yang tidak ada berharga
yang dibawa. Ibaratnya kalau kita kata, kalau pinggan mangkuk yang dah buruk, yang dah sumbing, macam itulah ibaratnya. Dah tak ada benda berharga nak ditukar kepada makanan. Ini ceritanya. Falamma dakhulu alaihi, maka manakala telah masuk mereka ke atasnya, mereka sudah masuk ke Mesir, dan berjumpa dengan pembesar. Al-Aziz ini pembesar, iaitu Al-Aziz ini adalah Nabi Yusuf itu sendiri. Qalu, telah berkata mereka, ya ayyuhal aziz, wahai pembesar, atau wahai yang mulia. Masana, telah menyentuh kepada kami, wa ahlana, dan keluarga kami, ad-duru, oleh bahaya. Mana keluarga kami ditimpa oleh bahaya dengan ketiadaan makanan. Wajidna bida'atin muzjatin, dan telah datang kami dengan barangan yang tidak berharga, barangan untuk tukaran yang dah tak ada harga lagi. Tapi dia merayu, fa'ufi lanal kaila, maka sempurnakan oleh engkau bagi kami akan sukatan. Bagilah kami sukatan makanan. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah oleh engkau ke atas kami. Innallaha yadzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah ia membalas akan orang-orang yang bersedekah. Ini betul-betul dia merayu sangat. Sebab barang tukaran tidak berharga, sudah tentu boleh dibuang macam tu saja. Tapi dia mohon agar dapatlah sukatan makanan, dan dia mohon bersedekahlah kepada kami. Allah suka kepada orang yang bersedekah atau membalas orang yang suka bersedekah. Baik, sama lagi. Qala, telah berkata ia. Hal, adakah? Alimtum, telah mengetahui kamu. Ma, akan apa yang. Fa'altum, telah memperbuat kamu. Bi Yusuf, terhadap Yusuf. Wa ahihi, dan saudaranya. Iz antum, di waktu kamu. Jahilun, orang-orang yang jahil. Jadi, apa yang mereka kendaki, mereka merayu untuk mendapatkan bantuan makanan. Nabi Yusuf, yang mereka tidak kenali ini, dia pun berkata, dia tidak mau memperpanjang-panjangkan lagi sebab perjalanan bukan dekat. Dan hal ini dia terpaksa singkatkanlah. Kali ini dia pun ingin nak menyoal mereka. Qala, telah berkata ya Yusuf, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi, adakah telah mengetahui kamu apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya? Iz antum jahilun, di waktu kamu orang-orang yang jahil. Ketika kamu dulu jahil, tak sedar macam ni. Sekarang dah sedar lah. Dulu masih jahil lagi. Kamu perlakukan Yusuf. Kamu perlakukan aniaya terhadap saudari Yusuf, iaitu Bunyamin. Ini yang disebutkan soalan ini. Kenapa pembesar ni sebut macam ni? Sebab Bunyamin dalam tawanan dia. Jadi bila tawanan dia, seolah-olah pembesar ni mengetahuilah rahsia. Sebab Bunyamin dalam tawanannya. Baik, sama lagi. Qalu, telah berkata mereka. A'innaka, adakah bahawasanya engkau? La anta, sungguh engkau. Yusuf. Qala, telah berkata ia.
Ana Yusuf. Aku Yusuf. Wahaza dan ini akhi saudaraku. Qad sesungguhnya. Manna telah mengurniakan ia. Allahu oleh Allah. Alaina atas kami. Innahu sesungguhnya ia. Man barang siapa. Yattaqi ia bertakwa. Wayasbir dan ia sabar. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah. La yudhi'u tidak ia sia-siakan. Ajra akan ganjaran. Al-muhsinin. Orang-orang yang buat baik. Jadi bila dikemukakan soalan tentang kamu tahu tak apa yang kamu sudah buat terhadap Yusuf dan saudara Yusuf di waktu kamu dulu jahil. Sekarang dah sedar kan? Jadi hati mereka berat. Prasangka dia berat. Agaknya ni Yusuf agaknya ke? Ya. Agaknya yang cakap ni Yusuf ke? Jadi Yusuf ini dia tidak menggunakan logat adik-beradik dia, tapi dia menggunakan logat Mesir. Sebab dia dah duduk di Mesir lama. Jadi pada masa itu dia pun menerpalah si adik-beradik Yusuf ini. Qalu telah berkata mereka, A'innaka la anta Yusuf? Hati dia berat. Adakah dia ni Yusuf? A'innaka, adakah bahawasanya engkau la anta Yusuf? Digunakan lam lagi. La anta, sungguh engkau Yusuf. Kalau kita bahasakan bahasa yang menekan lah, mana benar-benarkah engkau ni Yusuf? Adakah engkau ni benar-benar Yusuf? Macam itulah bahasa menekan. Dia gunakan inna, perkataan Arabnya gunakan inna, kemudian gunakan la anta, la tu lam tu mana sungguh. Jadi Yusuf ni dia dah tak mau nak memperpanjangkan kisah. Kalau lama nak bersembunyi lagi, makin lamalah atau panjanglah nanti dia punya waktu. Jadi diringkaskan, qala telah berkata ana Yusuf. Akulah sebenarnya Yusuf, wa haza akhi, dan ini saudaraku. Yang di sebelah tu Bunyamin. Inilah saudaraku. Jadi bila mereka melihat yang dia mengaku Yusuf, apalah hati mereka ketika itu, ketika mereka mendengar mengatakan aku Yusuf. Sudah tentu nak letak muka tak tahu kat mana. Sebab dia teringat lagi macam mana dia menganiaya Yusuf. Dipukul-pukul, dicampak dalam perigi, itu tak boleh nak dicerita lagi lah. Jadi mana nak letak muka. Yang Yusuf melangsungkan ceritanya, qad manallahu alaina. Sesungguhnya telah mengurniakan oleh Allah ke atas kami. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya ia, barang siapa ia bertakwa dan ia sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sungguhnya Allah tidak ia sia-siakan akan ganjaran orang-orang yang buat baik. Di sini juga kita dapat pengajaran daripada kata Yusuf, iaitu yattaqi wa yasbir.
Dua perkara ini, orang yang bertakwa dan orang yang sabar, Allah tidak akan sia-siakan kebaikannya. Sebagaimana Yusuf, adalah orang yang sabar, orang yang bertakwa. Jadi apa akhirnya? Akhirnya Allah tidak sia-siakan kesabaran dan ketakwaannya. Itu kita dapat pengajaran di sini. Baik, sambung lagi. Ayat yang ke-91. Qalu, telah berkata mereka. Ayat 91 Telah berkata mereka, Tallahi, demi Allah. Laqad, demi sesungguhnya. Atharaka, demi sesungguhnya. Telah mengutamakan ia akan engkau. Telah mengutamakan ia akan engkau. Allahu, oleh Allah. Alaina, atas kami. Wa'in, dan bahawasanya. Kunna, adalah kami. La khati'in, sungguh orang-orang yang bersalah. Baik, saya masuk mula. Qalu, telah berkata mereka, adik-beradik Yusuf ni. Tallahi, demi Allah, laqad asarakallahu alaina. Demi sesungguhnya telah mengutamakan ia akan kau oleh Allah ke atas kami. Jadi kata si adik-beradik ni, Allah telah melebihkan kamu atau telah mengutamakan kamu dari kami. Macam itulah bahasanya. Wa in kunna la khati'in, dan bahawasanya adalah kami sungguh orang-orang yang bersalah. Jadi pada masa itu, tak dapat nak katalah. Mungkin kita dapat rasakan dia akan hiba dan menangis kerana teringat perbuatan perbuatan jahat dia terhadap Yusuf dan terhadap Bunyamin. Tapi lebih memilukan kerana dia menganiaya Yusuf. Itu dikatakan wa in kunna la khati'in, dan bahawasanya adalah kami sungguh orang-orang yang bersalah. Benar-benar dia insaf. Apa tak insaf? Dia datang betul-betul merayu sebagai orang peminta sedekah kepada orang yang diinjak-injak, dihina-hinakan, diseksa, dicampak dalam perigi. Kali ini dia berapa kali datang ke Mesir sebagai orang yang minta sedekah kepada orang yang telah dianiaya. Bayangkan. Jadi sambung lagi. Qala, telah berkata ia. La tasriba, tidak ada celaan. Alaikum, atas kamu. Al-yauma, pada hari ini. Yaghfiru, ia ampunkan. Allahu, oleh Allah. Lakum, bagi kamu. Wahwa, dan dia. Arhamu, sekasih-kasih. Ar-Rahimin, yang mengasihi. Baik. Nabi Yusuf mempunyai jiwa yang lembut, kasih. Dia tidak pandang lagi, tak ungkit lagi kesalahan yang lalu. Yang sudah-sudahlah, bahasanya macam itulah. Sebab itu dikatakan qala la tasriba. Telah berkata ia tidak ada cercaan atau celaan alaikum, ke atas kamu, al-yauma, pada hari ini. Tak ada apa yang dicela kepada kamu.
pada hari ini. Yaghfirullah lakum. Ia mengampunkan oleh Allah bagi kamu. Atau kita katakan sebagai satu doa. Ya, mudah-mudahan Allah mengampunkan kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dia sekasih-kasih yang mengasihi. Itu kata Nabi Yusuf, ya, kepada adik-beradiknya. Dia tak nak ungkit lah. Tak nak ungkit lah hal-hal lepas tu. Macam itulah tak nak ungkit. Ya. Baik. Sama lagi ayat yang ke-93. Izhabu. Pergilah olehmu. Bi komisi. Dengan bajuku. Haza ini. Fa'alkuhu. Maka lemparkanlah olehmu akannya. Maka lemparkanlah olehmu akannya. Ala wajhi abi. Atas wajhi wajah abi bapaku. Ya'ti ia datang. Basiro ia datang, basiro penglihatan. Waktuni dan bawalah olehmu kepadaku. Bi ahlikum dengan keluarga kamu. Ajma'in semuanya. Baik ya, saya mak semula. Keadaan itu ya memang diutamakan, disegerakan. Kehendak-kehendak mereka ya perlukan kepada makanan, maka sudah dipersiapkan dan dibekalkan. Dan ya Nabi Yusuf suruh bawa baju. Ya. Di sini izhabu bi komisi. Selain daripada bekalan yang disiapkan ya, untuk dibawa, Nabi Yusuf kata, pergilah olehmu bi komisi haza, dengan bajuku ini. Wa alquhu ala wajhi abi. Maka lemparkanlah olehmu akannya atas wajah bapaku. Ya'ti basiro, ia datang. Ia penglihatan. Ya, baju ini, baju yang Nabi Yusuf sudah guna. Maknanya ada bau peluh Yusuf. Ya, bukan baju baru basuh. Baju yang sudah dipakai. Ya. Jadi, sampai saja Nabi Yusuf pesan, sampai ke rumah, bapaknya tak dapat melihat. Dia tahu, ya, sama cerita daripada adik-beradik itu dan juga cerita daripada Bunyamin. Memang bacaan bapaknya terlampau sedih, ya, mengenangkan Yusuf sehingga katarak dia sudah memenuhi mata dan dia tidak dapat melihat. Jadi Nabi Yusuf ya pesan, sampai saja letakkan baju ini di wajah bapa, atau kita selungkupkanlah ya dekat kepala bapa tu ya sampai menutup mata. Ya, ya'ti basiro. Kata Nabi Yusuf, ia datang penglihatan. Maknanya nanti bapa akan dapat melihat semula. Ini juga sebab cerita Yusuf ni banyak pelajaran. Jadi di sini kita kena ambil pelajaran. Kalau seandainya ya anak-anak ni biasa ditinggalkan oleh orang tuanya, ayahnya atau ibunya, ya dia akan menangis-nangis, rindu menangis. Jadi ya caranya ialah dengan ya menyelimutkan baju ya orang yang dirindui itu, iaitu maknya atau ayahnya yang dia rindu, ya maka selimutkan dekat ya anak itu.
ya, untuk menghilangkan kerinduan itu. Nah, ini pelajaran sebagaimana yang Nabi Yusuf lakukan. Jadi, kerinduan bapaknya kepada Yusuf nanti akan hilang dan penglihatannya akan pulih kembali. Ya. Nah, ini satu pelajaran, ya. Itu kan kita ingat selalu kalau anak-anak, ya, ditinggalkan oleh orang tuanya, kadang ya anak-anak itu menangis, menangis dia tahu kehilangan atau rindu. Ya, maka caranya macam itu, ya. Maknanya selimutkan anak itu dengan pakaian yang pernah dipakai oleh, ya, ibunya ataupun ayahnya. Selimutkan. Tak kiralah kain ataupun baju, ya. Ini pelajaran yang kita boleh ambil daripada contoh ini, ya. Ada nas dia. Baik, sambung lagi. Walamma dan manakala. Fasolat, telah berangkat ia. Al-Ir, oleh kabilah. Qala, telah berkata ia. Abuhum, oleh bapa mereka. Ini bahawasanya aku. La ajidu, sungguh aku dapati. Riha Yusuf, bau Yusuf. Laula, jikalau tidak. An, bahawa. Tufanniduni, kamu anggap gila akan daku. Kamu anggap gila akan daku. Ini ia dikatakan sebagai kasaf, sebagai kasaf seorang nabi. Ya. Tengok ceritanya macam mana. Falamma fasalat al-ir, maka manakala telah berangkat ia atau telah keluar ia oleh kabilah. Kabilah dah keluar daripada istana. Masing-masing nak ia menuju ke tempat negeri masing-masing. Jadi si bapa ni yang si bapa Nabi Yakub ni, dia berkata kepada anak isteri yang tinggal, yang masih tinggal. Qala, telah berkata ia abuhum, oleh bapa mereka. Inilah ajidu riha, bahawasanya aku sungguh aku dapati. Riha ni bau, bau Yusuf. Ya. Laula antufanniduni, jikalau tidak bahawa kamu menganggap gila akan aku. Ya. Atau kita bahasakan bahasa biasalah. Ya. Aku terbau bau Yusuf. Ya. Aku terbau bau Yusuf. Kalau engkau tak anggap aku ni gila, ya, tapi aku bau Yusuf. Bapa ni tak nampak. Dia dah tak nampak. Nabi dia terbau-bau Yusuf, sedangkan perjalanan anaknya masih samaniah ayam, masih lagi ada 8 hari. Anak tu berjalan bawa baju Yusuf, masih ada 8 hari lagi. Tapi bapa yang kat rumah ni, dia cakap dengan yang tinggal kat rumah tu. Dia kata, aku terbau-bau Yusuf. Ya, kalau engkau tak anggap aku gila lah. Ya. Kan pelik kan? Berita yang pelik, yang aneh. Belum sampai lagi baju Yusuf tu, masih dalam perjalanan. Ya, 8 hari lagi. Ya. Baik. Sambung, qalu, telah berkata mereka.
Tallahi demi Allah. Innaka bahawasanya engkau. Lafi sungguh dalam. Dolalika. Kekeliruan engkau. Al-Qadim, yang lama. Dolal ni, dia berasal daripada perkataan sesat. Ya, jadi kesesatan kau yang lama, tak sedaplah menuduh bapaknya sesat. Ya. Jadi perkataan-perkataan macam ni, ya mengikut tafsir kita kena ubah kepada perkataan-perkataan yang sesuai ya dengan ucapan. Jadi kita letak perkataan ya dengan terjemahan kekeliruan engkau ataupun kedunguan engkau. Ya, tak boleh kita letakkan bahasa sesat. Kesesatan engkau tak boleh. Ya. Jadi dia tak boleh tuduh bapa tu sesat. Ya. Jadi boleh dikatakan kekeliruan engkau. Jadi qalu telah berkata mereka si yang tinggal lah, anak-anak yang tinggal ini. Ya. Dia kata, Tallahi, demi Allah, innaka lafi dalalikal qadim. Bahawasanya engkau sungguh dalam ya kekeliruan engkau yang lama. Ya. Atau boleh kita bahasakan kebiasaan. Ya. Kalau atau kita katakan biasa kepada orang tua bapa ni PL lama masih macam tu lagi. Sebab dia ni tak tinggal mengenangkan Yusuf. Jadi ya bolehlah dibahasakan macam tu, maknanya bapa ni ya asyik ingat Yusuf je ya. Artinya bapa ni ya PL lama tak ubah-ubah. Ya, asyik Yusuf je disebut. Kan? Sekarang yang pelik, dia bau Yusuf. Itu yang pelik tu, bau Yusuf. Itu yang anaknya lagi lah pelik. Ya, bila dengar ni. Ya. Perkataan tu. Baik, kita sambung lagi. Falamma, maka manakala. Maka manakala, ayat 96 ya. An bahawa Ja'a telah datang ia. Al-Bashiru, berita gembira. Al-Qaha, telah ia lemparkan akannya. Ala wajihi, atas wajahnya. Fartadda, lalu telah kembali ia. Basira, penglihatan. Qala, telah berkata ia. Alam, adakah tidak? Aku katakan. Lakum, bagi kamu. Ini sesungguhnya aku. A'lamu, aku mengetahui. Minallahi, daripada Allah. Mala, apa yang tidak. Ta'lamun, kamu ketahui. Saya masuk mula ya.
Falamma ja'al basyiru, maka manakala bahawa telah datang ia oleh berita gembira. Maknanya berita gembira ni si anak-anak datang ni nak membawa kabar gembira bahawa Yusuf ni masih hidup. Ya. Yusuf jadi raja. Ya. Macam itulah bahasanya. Jadi datanglah berita gembira ini. Bapa dia tak dapat melihat lagi. Alqahu ala wajhi, telah ia lemparkan akannya atas wajahnya, macam mana yang Nabi Yusuf ajarkan. Ya, engkau selubungkan baju ini atas kepala bapa. Ya, macam tu. Maka dibuatlah sampai-sampai terus diselubungkan baju Yusuf ni di kepala bapaknya. Menutupilah wajahnya. Macam tu, menutupilah wajahnya. Fartadda basiro. Masa tu juga katanya lalu tu fatufa lalu telah kembali ia penglihatan. Masa tu terus dapat lihat. Maknanya kehebatan. Ini dikira sebagai kehebatan mukjizat Rasul. Qala, telah berkata ia. Ia ni siapa? Nabi Yakub. Dia cakap, alam akul lakum, adakah tidak aku katakan lakum bagi kamu, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui minallah, daripada Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Dia ilmunya mendalam. Dia mengetahui ilmu itu daripada Allah yang anak-anak tidak ketahui. Jadi pelik juga. Ya. Pertama, anak yang tinggal tadi, bapa menyebut dia bau Yusuf. Kemudian bila si rombongan ni balik selubungkan, dia dapat lihat, dia kata, kan aku dah cakap, aku mengetahui apa yang tidak kamu, aku mengetahui ilmu daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Di situ dah sesuatu yang pelik. Ya. Anak-anaknya yang datang atau yang membawa berita tadi pun pelik melihat ucapan orang tua ini atau orang tuanya. Baik, apa kata anak-anak ni? Qalu, telah berkata mereka, ya abana, wahai bapa kami, istaghfir, mintakan ampun oleh engkau. Mintakan ampun oleh engkau. Lana, bagi kami. Zunubana, akan dosa-dosa kami. Inna, sesungguhnya kami. Kunna, adalah kami. Khotiin, orang-orang yang bersalah. Sambung ayat 98. Qala, telah berkata ia. Saufa, bakal akan. Astaghfir, aku ampunkan. Lakum, bagi kamu. Rabbi, kepada Tuhanku. Innahu, sesungguhnya dia. Dialah. Al-Ghafur, yang maha pengampun. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Baik, saya masuk mula. Si anak-anak ini, rupanya bapa dia sudah mengetahui bahawa Yusuf ni masih hidup. Anak-anak yang baru yang tinggal di rumah dan juga yang baru balik membawa berita tadi,
Rupanya bapaknya lebih tahu lebih dahulu daripada mereka. Jadi mereka teraslah begitu salah selama ini dia menipu daya orang tua ni. Orang tua ni ditipu daya oleh si anak-anak ini. Ya. Jadi apa kata anak-anak ni? Qalu telah berkata mereka, ya abana, wahai bapa kami. Masing-masing dah insaf lah. Dah tua-tua. Masing-masing dah insaf dah. Istaghfir lana. Mintakan ampun oleh engkau bagi kami zunubana akan dosa-dosa kami. Wahai bapa, tolonglah ampunkan dosa-dosa kami bapa. Macam itulah bahasa kita merayu-rayu. Inna kunna khotiin. Sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang bersalah. Kami mengaku kesalahan kami. Masing-masing insaf dan merayu. Sebab dia selama ni memperdayakan orang tua ini amat buruk perangai. Apa jawab Nabi Ayub ni sebagai orang tuanya? Qala telah berkata, ya saufa astaghfiru lakum rabbi. Bakal akan aku mintakan ampun bagi kamu kepada Tuhanku. Tengok bahasa Arab ya. Bahasa Arab dia gunakan saufa, mana bakal akan. Perkataan saufa bakal akan ni nak melanjutkan, bukan masa tu juga dimintakan ampun. Itu mana? Kalau masa tu juga dimintakan ampun, dia boleh katakan astaghfiru lakum. Astaghfiru lakum, tak payah saufa. Tapi diletakkan saufa ini mengikut bahasa Arab, permintaan ampun itu dilanjutkan, bukan masa itu nak dimintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Mengikut dalam tafsir katanya, dia nak tunggu malam Jumaat. Dia nak tunggu malam Jumaat, di situ dia akan bermunajat dengan Allah Ta'ala, dia akan mintakan ampun untuk anak-anaknya. Sebab itu digunakan perkataan saufa. Kalau dia mintakan ampun masa itu juga, dia tak perlu kepada saufa. Ini bahasa Arab. Dia punya kelebihan kalimah kalau kita nak tahu. Dan dikatakan bakal akan aku minta ampunkan bagi kamu kepada Tuhanku. Ini nak menunjukkan nanti pada malam Jumaat nanti aku akan mintakan ampun kepada Allah. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya dia iaitu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi artinya anak-anak ni yang begitu membuatkan orang tuanya jadi hiba, jadi buta, akhirnya masing-masing telah insaf dengan kesalahan masing-masing. Dengan Nabi Yusuf dia pun bersalah, dengan bapaknya dia pun bersalah. Jadi dia sudah minta ampun kepada Nabi Yusuf, dan dia ni sekarang nak minta ampun dengan bapaknya pula. Dan bagaimanakah selanjutnya kisah terakhir. Jadi akan datang kisah ni dikatakan kira terakhir. Kisah terakhir buat cerita Nabi Yusuf. Dan kita akan tahu apakah sebenarnya tafsir daripada mimpi Nabi Yusuf yang disebutkan awal-awal dahulu. Jadi kesudahannya nanti itulah tafsirannya yang kita akan jumpa. Jadi untuk malam ni kita berhentikan sampai ayat 98 dulu. InsyaAllah akan datang kita minggu depan, insyaAllah kalau tak ada apa-apa kita akan habis cerita Al-Kisah Nabi Yusuf ini, insyaAllah. Itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma